Sebenarnya krisis antara Rusia dan Ukraine ni siapa punca utama dia? Sudah pastinya NATO ataupun disingkatan kepada North Atlantic Treaty Organization. Ukraine ni dia berada di tengah-tengah ataupun kita panggil sebagai buffer state, negara yang berada di tengah-tengah antara Rusia dengan Western Europe, negara-negara NATO Western Europe. Sebenarnya Ukraine ni dulu sebahagian daripada Rusia juga. Diorang ni kesatuan Soviet, yang mana tujuan NATO tadi diasaskan oleh US pada tahun 1949 adalah untuk kekang Soviet Union, mengimbangi kuasa Soviet Union. Jadi pada tahun 1991 Soviet Union ni pun terbubar dan start daripada tu Ukraine pun mendapat kemerdekaan lah. Walaupun dia dah merdeka Ukraine, tapi Rusia nakkan kerajaan di Ukraine ni tetap pro-Rusia. Sebab apa? Sebab kawasan dia tu strategik, berada di tengah-tengah antara Western Europe ni dengan Rusia. Dia tak nak tawan Ukraine sepenuhnya. Sebab apa? Sebab kalau dia tawan sepenuhnya, dia dah jadi tak ada sempadan lah negara Rusia dengan NATO ni, dengan Western Europe ni. Jadi dia tetap nak adakan buffer state ni tadi. Pada tahun 2014 bermulalah konflik, yang mana selama ni kerajaan di Ukraine pro-Rusia. Selepas kerajaan Yanukovych yang pro-Rusia digulingkan pada tahun 2014, Ukraine mula menunjukkan minat untuk menyertai NATO. Inilah yang menyebabkan Vladimir Putin dan Rusia rasa terancam lah. Sebab kalau Ukraine ni join NATO, tempat-tempat strategik macam Crimea ni, kapal-kapal perang NATO boleh masuk, boleh akses suka hati. Kapal-kapal Rusia tadi yang ada dekat Crimea ni tak boleh keluar macam tu. Jadi benda ni lah yang menyebabkan konflik lah antara Rusia dan Ukraine. Yang mana kalau kita tengok pada tahun 2014 tu, tempat di timur Ukraine, Donbas, wilayah Donbas, daerah Luhansk dan Donetsk menjadi tempat konflik, yang mana Malaysia juga terlibat, di mana satu tragedi di kapal terbang kita MH17 ditembak, yang mana peluru pandu tu dikatakan milik Rusia. Jadi selepas dilantik pada tahun 2019 Presiden baru Ukraine, iaitu Zelensky. Cumanya Zelensky ni apa pula sifat dia? Sebabkan presiden sebelum-sebelum dia ada yang pro Rusia, ada yang pro NATO, yang sampaikan Putin dan kerajaan Rusia ni marah. Jadi Zelensky ni mengambil pendekatan yang sama-sama. Pro Rusia pun tak macam Yanukovych, dan dia tak pro NATO macam Yushchenko. Jadi Putin tak nak presiden Ukraine ni yang sama-sama. Dia nak presiden Ukraine mesti bagi jaminan. Jadi start daripada itulah 2019 tu, Putin ni dia memang suka psycho. Dia hantar tentera-tentera secara berkala di sepadan-sepadan untuk psycho. Jadi baru-baru ni lah yang paling hype sekali. Sebenarnya itulah bila starting tadi saya kata NATO menjadi punca sebab diorang ni banyak cucuk. NATO ni walaupun diorang satu pakatan macam tu, tapi diorang ni tak sekepala. Macam France dia tak nak macam terikut sangat dengan UK dengan US. Kemudian bila dah US pun macam cucuk-cucuk, boleh jadi sebenarnya asal-asal Putin tak nak serang pun Ukraine ni. Tapi baru ni kita tengok jadilah satu serangan yang besar-besaran. Yang kalau latest ni kita tengok sampai kapal terbang terbesar di dunia telah musnahan, dibom. Jadi peperangan yang kita sangka macam takkan berlaku macam psycho-psycho, sekarang ni dah jadi pertempuran yang besar. Cumanya apa yang berlaku krisis baru-baru ni adakah akan menyebabkan perang dunia ketiga? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab perang dunia ni adalah melibatkan negara-negara besar. Contohnya perang dunia pertama dulu, Rusia isytiharkan perang terhadap Austria yang merupakan sekutu kepada Jerman. Perang dunia kedua pula, Jerman menyerang Poland yang merupakan sekutu kepada UK dan France. Jadi mengikut bacaan hampir 99% lah tidak berlaku perang dunia ketiga. Dan kalau kita tengok NATO pun kecut bila baru-baru ni kita tengok Zelensky kontak negara-negara NATO, diorang buat tak tahu kan, diorang tak nak support sebab ada kepentingan lain lah. Sebab macam Jerman pun diorang terima benefit daripada Rusia punya gas, jadi diorang import export semua. Jadi NATO dan US yang cucuk-cucuk hari tu, tiba-tiba diorang tak nak, diorang berlepas diri lah, tak nak bantu Ukraine.